شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang saya hormati, saya kasih Ustaz, Syekh, semua yang saya kenali ataupun yang tak kenali, dan mudah-mudahan kita berada dalam rahmat Allah di atas apa yang niat kita hadir pada malam ni untuk menunaikan kewajipan terutamanya, dan juga meneruskan lagi satu lagi perkara yang utama, iaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan oleh manfaat daripada apa yang akan kita pelajari pada malam ni. Jadi kita sambung ayat 3 tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, surah Al-Fatihah. Jadi pada minggu yang lalu ayat yang ketiga tu kita telah bincang tentang perbezaan lah Ar-Rahman Ar-Rahim dari perkataan rahmah, rahmat Allah. Yang kena ulang sikit daripada istilah tu penting supaya kita faham. Saya tulis mana yang sampai lah. Di Ar-Rahman, rahmah daripada perkataan rahmah. Rahmah jadi terpecah dua. Ar-Rahman dalam ni disebut siwah mubalaghah dalam bahasa Arab ni. Satu kata yang ada makna yang mendalam daripada biasa. Kemudian Ar-Rahim. Di Rahman ni dia dua. Maksudnya kasih sayang Allah yang sifat dia umum dan luas. Bahasa Arab dia Ar-Rahmah, Al-Ammah dan Al-Wasi'ah. Manakala Ar-Rahim ini khas, khusus, dan menerusi ada hubungan. Dia hanya dapat menerusi adanya hubungan. Tak ada hubungan tak dapat. Adanya pertalian atau hubungan. Kalau tak ada tak dapat yang ni. Bahasa Arabnya Al-Khassah dan Al-Wasilah. Wasilah. Jadi yang ni kita dah bincang. Umumnya rahmat Allah yang umum ni Allah beri kepada semua dari sudut apa dia? Allah beri satu alat makrifah. Alat makrifah, dalil dia surah 16 ayat 78. Firman dalam surah 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi ayat tu umum. Allah keluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Siapa ni? Semua manusia. Semua dapat. Sejahat mana pun dia nanti pun, itu nikmat yang dia dapat. Allah pilih dia sebagai seorang insan. Ini satu nikmat besar. Dan Allah beri insan ini apa? Alat makrifah. Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan akal dia, yang mana dia tak sama macam seekor binatang. Itu istimewanya dia. Ini satu nikmat yang umum yang semua dapat. Kemudian Allah berikan kita rezeki. Rezeki dalam pelbagai bentuk lah.
Wa anzalakumul, Allah turunkan air. Antaranya kalau tengok dalam surah 2 ayat 23. 2 ayat 23. Saya baca terus. Ni ringkas ni, nak review balik. Apa nikmat yang ni? Yang ni berbeza. Apa perbezaan dia? Okey. Jadi pemurahnya Allah. Sebab tu Rahman ni terjemah apa? Maha pemurah. Pemurahnya Allah kepada semua makhluk. Dia tak pilih langsung siapa pun. Allah beri dia semua alat makrifah. Fir'aun sejahat Fir'aun ada tak alat makrifah? Ada. Okey. Kemudian Allah bagi rezeki. Sejahat Qarun dan Fir'aun ada tak dapat rezeki? Boleh bahkan melimpah ruah rezekinya. Rezeki berupa apa? Antaranya Allah berikan punca rezeki utama air lah. Surah ayat 22. Apa dia? Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an. Kan? Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah jadikan bumi ni semua sebagai hamparan, langit sebagai atap. Kemudian Allah turunkan air hujan semua dan buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Siapa? Tertentu ke semua orang? Semua manusia dapat. Ini rahmannya Allah, pemurahnya Allah kat semua makhluk dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, dua ni lanjutkan lagi dengan yang lebih besar lagi. Jadi ni yang nombor 1, kedua, ketiga. Yang lebih besar lagi apa lagi? Allah berikan panduan hidup. Panduan hidup kepada semua makhluk dia. Kalau kita tengok dalam surah 87 ayat 3. Panduan untuk manusia ni tahu bagaimana dia nak jalani kehidupan dia. Surah 87. Apa ayat dia? Surah dia? Sabbisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu kepada Tuhan yang cipta kamu yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa. Kan? Iaitu dialah yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaan dia. Kemudian diberi apa? Wallazi qaddara fahada. Dan dialah yang menentukan ukuran tiap-tiap makhluk dia yang dicipta tu. Ikan dengan ikannya, tabiat ikannya, kucing dengan tabiat kucingnya, manusia dengan bagaimana, kan? Manusia ni boleh buat macam-macam yang hebat. Sebab apa? Fahada. Sebab tu qaddara tak cukup. Tapi Allah buat apa? Fahada. Lalu dia yang berikan apa? Ilham macam mana manusia ni boleh hidup hebat hari ni. Itu semua adalah rahmat Allah sebenarnya. Tapi orang kufur dengan benda tu. Dia pula belagak pula, dia pandai. Tak. Sebab ada hada ni lah kamu dapat buat. Kalau dia tak dapat buat. Allah bagi ilham macam mana dengan sesuatu benda manusia boleh reka jadi sesuatu yang lain. Itu siapa yang bagi? Allah. Ni ayat ni. Fahada. Ni satu. Ini hada kauniyah. Dan Allah beri petunjuk lagi yang umum. Syar'i pula. Macam mana manusia berhukum dalam hidup dia pula. Ada halal, ada haram. Allah bagi apa? Al-Quran pula untuk semua. Satu lagi. Jadi ni petunjuk kauni, panduan hidup. Manusia uruskan hidup dia dengan baik. Masalah kehidupan dunia. Dan masalah untuk akhirat juga Allah bagi kat semua. Dalam surah berapa? 2 ayat 185 pula. Saya baca tu hari ni. Kita ulang balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan ini diturunkan Quran pada dia. Kemudian hudan linnas, petunjuk untuk lil muttaqin ke lil mukminin ke linnas. Semua manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan daripada petunjuk itu adanya bimbingan pula, keterangan. Manusia rasul, manusia orang-orang yang menjelaskannya pula, pewaris-pewaris yang menjelaskan Quran ni. Kan? Dan akhirnya manusia dapat apa? Furqan. Pembeza di antara hak dan batil. Ini rahmannya Allah. Pemurahnya Allah. Allah beri apa? Semua manusia ada alat makrifah, boleh fikir. Tak macam ayam. Ayam memang tak boleh fikir. Kita bagi dia, bagi tahu ini neraka ni, takutlah. Ayam tak akan pandai. Ayam tak perlu tahu. Manusia yang boleh fikir. Alat makrifah. Dan Allah bagi rezeki untuk supaya kita syukur dekat dia. Manusia boleh fikir. Kambing reti tak syukur kalau macam tu? Tak. Dia sebat je apa-apa. Kan? Sebab itulah mereka ni untuk dijual. Manusia bukan macam tu. Kan? Dan rezeki Allah berikan untuk kita syukuri. Dan Allah beri panduan
hidup yang mana manusia boleh uruskan hidup dia dengan baik sebagai seorang manusia, dan yang lebih penting lagi panduan hidup untuk manusia ni benar-benar uruskan hidup dia mengikut aturan yang terbaik, yang sebenar, acuan Allah. Baik, jadi ini semua. Dan yang keempat Allah beri siapa lagi? Guru pembimbing. Saya main belah sini je ni. Apa boleh kecil. Guru pembimbing. Siapa guru pembimbing utama kita? Rasulullah kepada semua manusia. Surah 34 ayat 28. Habis ni, 4 ni cukuplah perkara yang dimasukkan. Tentu kita kata terjemah dia Ar-Rahman ni yang Maha Pemurah. Pemurah, dia pemurah semua sekali. Kita baru sikit, dia ni dulu pernah buat hal dengan saya ni, tak nak bagi lah. Betul tak? Allah tak ada macam tu, semua Allah bagi. Untuk apa? Masalah dunia dia. Tapi ingat, dalam pada masa yang sama, Allah ada Rahim yang istimewa. Yang ini yang penting. Inilah yang tak semua dapat dan ini terpilih saja. Syarat dia dua. Dua ni lah. Baik. Cuba buka surah 34 ayat 28 tu. Apa ayat dia mula-mula? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Surah 34 ayat 28 Saya baca terus je semua. Sebelum ni kita dah buka, saya ingat. Jadi tidaklah kami utuskan engkau melainkan sudah cukup untuk menjadi contoh semua manusia. Kafatan linnas. Basyira wa nadhira, yang mana engkau menyampaikan berita gembira tentang apa yang mereka bakal dapat jika mereka ikut ajaran Nabi ni. Guru ni, Nabi ni bimbing mereka. Siapa ikut dapat berita gembira. Dan wa nadhira, dan siapa yang engkar diancam oleh sesuatu yang berbahaya. Basyira wa nadhira. Tapi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi ramai manusia tak mahu ambil tahu tentang jalan yang dibawa oleh guru ini. Tak mahu belajar apa yang dibawa oleh Rasul. Baik. Ini yang dimaksudkan rahmat Allah yang sifatnya umum, semua dapat, dan sifatnya luas. Cuba kita buat satu checklist. Ni semua kita ambil orang-orang yang jahat di Mekah. Abu Jahal dapat tak? Dia ada alat makrifah. Rezeki dapat? Dia dapat hadiah yang pertama tak? Dia gerti berniaga kan? Tengok macam mana. Duduk kat padang pasir pun boleh kaya kan? Dia dapat tak Quran? Dapat. Nabi sampaikan dia Quran. Dia dengar Quran tak daripada Nabi? Dengar. Kan? Dia dapat tak guru? Depan mata dia, dia jumpa depan guru. Bahkan dia tahu ini orang ni Allah jaga daripada kecil. Orang yang amin. Tapi masalah dia apa? Dia tak dapat yang ni. Jelas Jadi Allah ni pemurah. Sebab tu nanti manusia semua nanti ketika bangkit di akhirat, ada tak alasan untuk dia kata Allah zalim kat dia sebab Allah seksa dia? Ada tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab inilah. Sebab rahmannya Allah, manusia tak ada peluang lagi untuk cari uzur nanti di akhirat bila Allah nak azab dia. Tak. Sebab aku Rahman, aku dah bagi semua. Kamu yang tak nak syukuri dia. Kamu yang tolak dia. Jadi tak ada alasan lagi untuk kita cakap depan Allah nanti. Inilah kekuatan dia. Inilah penting kita tadabbur ni. Yang kedua, sekarang kita pergi sini. Ini dah lepas lah sebenarnya. Ulang sikit kan. Takut tak masuk. Dia kena masuk sikit. Yang kedua apa? Rahim ni mana apa? Sifat dia khusus. Bukan semua dapat. Golongan tertentu saja dapat. Siapa? Apa syarat dia? Nombor satu, dia mesti beriman. Satu apa? Golongan mukmin. Dia mesti beriman. Dalil dia dalam surah 33 ayat 43. 33 ayat 43. Apa ayat dia? Boleh buka. Yang ni kita buka. Okey. Ke surah Al-Ahzab. Al-Ahzab. Ya, wallazi yusalli alaikum. 423. Ya, muka surat 423. Dalam belah kanan mushaf ni, ayat dia bawah sekali. Bawah sekali. Kita baca ayat ni
tilawah, mudah-mudahan oleh pahala daripada bacaan kita. Dia macam ni baru sampai. Tadi saya macam ni. Sampai. Yang ni okey. Sikit je. Ambil yang ni sikit. Okey. Quran belakang. Allahu Akbar. Boleh. Oops. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan dialah yang telah dia sentiasa yusalli, ni maknanya apa? Banyaklah tafsiran dia, antaranya apa dia? Sentiasa melimpah rahmat dia, kasih sayang dia. Salli ni bukan Allah solat dengan kita. Maksudnya apa? Allah melimpahkan rahmat dia, membuka pintu-pintu untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita seluas-luasnya. Dan perkara ni apa? Yusalli mudhari', sentiasa macam tu, sentiasa. Ke atas kamu ni, demikian juga wa malaikatu, dan demikian juga para malaikatnya. Sentiasa mendoakan orang-orang yang beriman ni hayat ni khas untuk orang beriman. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, untuk apa? Mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya, daripada sesat kepada petunjuk. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dia sememangnya Allah ini adalah kepada orang-orang beriman itu apa? Sangat penyayang, maha penyayang. Jadi kat sini sebab itu terjemah penyayang. Sayang ni tak semua. Ada orang tu dia pemurah, dia tahu semua orang kat luar kan, tapi tak sayang yang orang tu. Jadi beza kat situ lah. Cikgu ni dia boleh bagi semua kat murid dia, semua dapat gula-gula yang sama. Tapi ada satu murid dia sama yang ni dia bagi special sikit. Kan? Sebab dapat nombor 1 je selalunya. Sebab dengar cakap je selalunya. Yang lain ni dapat juga. Tapi tak sama macam yang seorang tu dapat. Kan beza? Ni beza. Jelas nampak? Ini Allah ni terhadap orang yang beriman maha penyayang. Sebab itulah syarat dia mukmin. Sebab apa? Sebab tu ada hubungan. Mesti ada hubungan dengan pencipta. Jadi sekarang ni apa berkaitan dengan hubungan, kita nak tengok ayat mana? Cuba buka surah 13. Surah 13 ayat 19. 13 surah Ar-Ra'd. Itu panjang sikit, kita nak baca ayat tu sampai ayat surah Ar-Ra'd. Ayat dia ayat yang ke, cuba tengok ayat 19. Ayat 19. Ni orang yang Allah ni macam mana nak jadi ada hubungan dengan Allah ni, kita kena buat semua ni. Kita baca daripada 19 nanti sampailah ayat 23. 24 pun boleh. Okey? Itulah ciri-ciri dia. 13 ayat 19 hingga 24. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.
Adakah sama? Kita boleh terjemah adakah sama orang yang dia ya'lam, apa dia? Dia ada ilmu, dia tahu bahawasanya tidak lain sesuatu ni unzila ilaika yang telah diturunkan kepada Nabi itu, iaitu Quran, daripada Tuhan engkau, daripada Tuhan Rasulullah, dan Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala ni Rabbik al-haq. Jadi orang tu tahu kebenaran yang turun ni samakah seperti dengan orang yang huwa a'ma, yang buta. Maksudnya apa? Orang yang menolak Quran lah. Orang yang melalaikan diri daripada ayat-ayat Allah. Innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya tidak lain yang dapat mengambil pengajaran hanyalah siapa? Ulul albab, orang-orang yang berakal sihat, orang-orang yang waras. Siapakah mereka? Seterusnya ayat 20. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Iaitu siapakah mereka? Allah jelaskan lagi, iaitu orang-orang yang mereka sentiasa yufuna apa? Sentiasa usaha untuk mencukupkan, memenuhi janji dia dengan Allah. Apa dia janji dia? Kita janji tadi dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua janji. Hari-hari kita janji sebagai orang Muslim. Jadi ayat ni khas untuk siapa? Orang Muslim saja. Kalau bukan taklah. Dan tapi Muslim yang macam mana ni? Sebab tu dari sini yang mencukupkan janji. Jadi sebab tu dalam Quran ni ada ayat dalam surah 49. Muslim belum tentu mukmin. Kita ingat tu. Muslim belum tentu mukmin. Dalam ayat tu orang Arab ni mengaku, dia kata kami Muslim. Allah kata tak boleh. Kami beriman mukmin. Tak, kamu boleh kata kamu Islam. Sedangkan iman belum betul-betul terbukti lagi dalam diri kamu. Apa dia? Sebab tu iman ni perlu pembuktian. Inilah orang yang Allah sayang. Sebab tu saya tak tulis Muslim kat sini. Saya tak tulis Muslim lagi. Sebenarnya apa? Mukmin. Dia ada agak beza sebenarnya. Sebab tu di Madinah negara apa? Negara Muslim. Negara Muslim dalam tu kan? Negara Islam lah yang terbina. Dalam dia ada dua kelompok. Ketika Yahudi dah dihalau, kelompok ni kekal lagi. Apa dia? Munafik. Tapi dalam tu semua Islam. Tapi ada munafik dengan mukmin. Campur dua tu. Kan? Demikian. Sebab itu, dalam ayat yang kita baca tadi, wa kana bil muslim ke mukmin? Rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Bukan wa kana bil muslimina mu'minina rahima. Beza. Okey Jadi dalam ayat ni seterusnya iaitu orang-orang yang mereka sentiasa memenuhi janji mereka yang mereka ikrarkan kepada Allah tu, dan mereka la yanqudunal mitsaq, tidak melanggar perjanjian tersebut, usaha untuk jaga setiap hari. Sebab itulah antara perjanjian ni apa? Jaga apa? Tali kita dengan Allah ni solat. Lagi Quran. Quran ni hablullah. Kata Ibn Abbas, Al-Quranu hablullahil matin. Al-Quran ni tali Allah yang teguh. Tali Allah. Jadi hubungan seorang hamba tu dengan Tuhan, dia nak sambungkan kat mana? Ketika zaman Nabi, wahyu telah terputus. Kan? Kenabian dah tak ada dah. Jadi Allah pilih Rasul dan Allah beri apa? Wahyu. Inilah tali Allah yang Allah sambungkan. Dan Nabi sambungkan pada kita hari ni. Wahyu hari ni ada dengan kita. Al-Quran. Jadi kita nak berhubung dengan Allah ni, hubungan ni, jangan tinggal solat, jangan tinggal Quran. Jadi syarat dia ni. Kalau tak ada ni, tak dapat. Sebab itulah Rahim ni mesti ada, dia sifat dia terpilih sahaja, dan dia mesti ada hubungan. Sebab tu kita kena usaha jalankan hubungan kita. Bukan kita je yang kat masjid ni. Takkan nak biar yang lain terputus? Siapa? Yang kat rumah pula. Kita nak duk sambung lah. Balik rupanya ramai lagi terputus juga. Kat mana? Bukan orang lain. Kat rumah kita je semua terputus rupanya. Ni tak ada sambung. Solat pun tak sambung. Terpaksa saja. Alangkah malangnya kalau macam ni keadaan dia. Dapat tak kasih sayang? Tak dapat dah. Jadi ini
Sebab itu seterusnya apa lagi? Kita baca ayat 20 satu lihat apa yang mereka buat. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Jelas tak? Dan mereka ni juga siapa? Dia ikut step tu sebenarnya. Macam mana nak penuhi janji kita dengan Allah? Macam mana buat? Pertama tadi dia mesti apa? Yakin dengan Quran kan? Ayat 19 kita baca tadi. Mereka yakin inilah kebenaran, mereka pegang. Kemudian mereka pun ikrar keyakinan tadi tu, janji untuk penuhi segala apa yang mereka telah janjikan tu. Tak nak langgar perjanjian. Apa bukti mereka tak langgar perjanjian? Walladzina yasilu. Bukan cakap kosong. Mereka buat, mereka menyambungkan perintah-perintah Allah tu menerusi Quran. Bihi dengannya ayyu solat yang apa? Untuk ia disambungkan. Jadi kita wajib menyambungkan apa yang Nabi dan para sahabat bertungkus lumus tak nak bagi putus sehingga berjaya bina daulah Islamiah dulu. Dan siapa yang nak putuskan? Tentulah syaitan dan juga kuncu-kuncunya orang kafir. Dia nak putuskan. Dan selagi kalau kita berhenti buat kerja, maka kita telah menjayakan cita-cita musuh kita. Kita berhenti buat kerja, mereka tak pernah berhenti. Kita pula relax je, rasa okey je. Habislah. Mereka buat kerja sampai kat mana hari ni? Mereka buat kerja nak putuskan kita hubungan manusia dengan Tuhan menerusi tali dia ni, kan? Quran dan solat. Sampai dekat mana mereka masuk? Sampai kat rumah kita. Tak payah pergi mana dah, dalam rumah aja. Kan? Terputus hubungan dah kadang-kadang. Tak boleh terbilang je, kita kena bimbang. Buka je tu, habis cerita. Kan? Jadi manusia tak baca Quran, manusia tengok apa? Tengok koran. Koran surat khabar kan? Kadang-kadang palsu je semua macam-macam lah. Ataupun tengok peti hikmah tu, peti hikmat. Peti hikmat yang ada semua kan? Bahkan melanggan pula lagi kan? Kena langgan lagi. Jadi benda-benda macam ni. Yang ni tak payah langgan tapi manusia tak cari. Free je boleh dapat kat mana-mana. Tapi manusia tak cari ni. Jadi hubungan ni macam mana nak sambung ni? Sambung ke putus? Begitulah keadaan dia. Sebab itu solat dan Quran jangan. Sebab itulah dalam Quran surah 29 ayat tambah sikit. Simpan ni dulu, kita nak buka balik ni. Tentang yang saya sebut ni, Quran, kemudian solat, Allah sebut dalam surah 29 ayat 45. Inilah yang dimaksud sambung tu. Al-wasilah, ar-rahmah al-wasilah. Rahmat yang kasih sayang yang hanya dapat dengan ada hubungan. Tak ada hubungan tak dapat. Kita mesti usaha jaga hubungan kita dengan Tuhan menerusi wahyu ni dan solat. Dan juga satu lagi, wasilur rahim, hubungan silaturahim. Itu sama. Itu tiga lah sebenarnya. Baik. Mana tadi maka sini. Surah berapa? 29 ayat 45. 401. Okey. 401. Boleh ya? Jumpa? Tu tiga tu. Dalam ayat ni ada tiga. Ada Quran satu, wahyu. Kedua, selepas faham dia dapat Quran ni lah intipati utama dia, barulah kita faham bagaimana untuk hubung dengan Allah, solat. Lepas solat, jaga hubungan dengan manusia. Apa dia? Jaga fahsyak dan mungkar. Jadi semua ada kat situ. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah.
Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tengok susunan dia, kita baca satu-satu. Utslu ma uhiya ilaika minan kitab. Pertama Allah suruh perintah tilawah. Ilmu, masuk ilmu. Sebab apa? Semua amalan lain, solat ke apa saja memerlukan hidayah. Kalau tidak kita takkan dapat sempurna amalan tu. Jadi sifat segala perbuatan lain, amalan ni sifat dia apa? At-ta'diyah, sesuatu yang perlu ada sesuatu yang lain. Nikmat-nikmat lain itu nikmat lah. Contohnya rezeki nikmat, kan? Tapi nikmat ni nikmat yang sifat dia perlukan ada satu lagi nikmat untuk sempurnakan nikmat tu. Apa dia? Hidayah. Semua orang dapat rezeki, kan? Dia kata itu nikmat. Tapi bagaimana uruskan rezeki sampai dapat nikmat seterusnya? Dia perlukan hidayah. Betul tak? Fir'aun, Qarun dapat rezeki. Tapi kerana dia tak ada hidayah, rezeki dia apa? Memudaratkan dia. Betul tak? Semua orang dapat makan. Tapi bila tak ada hidayah, makanan tu memudaratkan dia. Semua orang dapat rumah, dapat anak, dapat kendaraan, dapat rezeki. Tapi kerana tak ada hidayah, semua rezeki dia boleh memudaratkan dia. Kan beza? Itulah hidayah lah nikmat nombor satu. Allah tak sebut yang lain. Mukmin ni Allah bagi apa? Hidayah. Sedangkan rezeki ni semua dapat. Tapi yang tak semua dapat ni sebab apa? Yang inilah yang akan menyempurnakan semua nikmat ni. Nikmat ni kalau tak ada hidayah, semua hanya jadi istirahat saja, habis. Sia-sia je. Bila dapat ni, barulah semua nikmat ni tahu untuk diolah dengan baik. Dan dia akan dapat sepenuhnya kasih sayang Allah. Kat sini lah. Nampak tak susunan ni? Ni lah, terdapur dia macam itulah. Susun. Jadi, Allah sebut nombor satu apa dia? Habis. Bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau daripada kitab ini, iaitu Quran. Ni syarat nombor satu nak sambung tali dengan Allah. Seterusnya, barulah apa? Wa aqimis solat, dirikanlah solat. Sebab ni solat ni adalah satu aplikasi utama untuk kita hadam Quran. Untuk hadam Quran betul-betul adalah solat tu. Sebab itulah Allah suruh dalam surah Al-Muzammil tu, Nabi bangun malam kan. Kemudian warattilil Qur'ana tartila, baca Quran pelan-pelan. Malam tu maksud baca Quran tu adalah solat dengan baca Quran tu. Kemudian baru Allah kata apa? Apa natijah utama yang nak ni? Tadi wahyu, ilmu, barulah dia tahu macam mana hubungan dengan Allah yang terbaik. Solat dia jadi kualiti tinggi sebab dengan ilmu tadi. Solat dia dengan ilmu daripada wahyu tu. Barulah kesan solat ni apa? Allah kata innas solata. Betul tak ayat tu? Sesungguhnya solat inilah yang dapat menjadikan seorang itu tindakan dia pula, hubungan dia dengan manusia jadi elok. Apa dia? Tanha anil fahsya wal munkar. Boleh cegah daripada perbuatan fahsyak dan munkar. Ni. Dan hidup dia lepas keluar solat pun apa yang paling besar? Zikrullahi akbar. Hidup dia membesarkan Allah sentiasa. Mengagungkan Allah, tak ada yang lain. Wala zikrullahi akbar. Kemudian apa? Dan dia yakin semua dia buat, Allah tahu. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Simple je ayat ni. Tapi bermakna besar bagi kita. Inilah orang yang Allah sayang. Inilah orang yang betul-betul jaga hubungan dengan Allah. Boleh? Balik pada surah 13 ayat 21 poin kita tu. Inilah yang maksud dia sambung. Apa dia? Sambung. Jadi nak menyambung ni, hubungan ni satu apa? Al-Quran, ilmu, sumber ilmu, hidayah nombor satu. Kita perlukan hidayah. Tak ada hidayah, kita tak tahu nak hubung. Kemudian, solat, tunjang utama amalan ni. Hubungan dengan Allah, hablum minallah. Hablum minallah, hubungan dengan Allah. Saya tak tulis lah. Dan kemudian, apa dia? Infak. Infak lah, ataupun kita kata cegah fahsyak dan mungkar tu. Itu hubungan dengan manusia. Cegah kemungkaran kita kata.
hubungan dengan manusia. Jadi balik kita baca ayat ni, kita buat khulasa ayat ni. Okey, jadi Allah sebut dalam ayat tu, wallazina yasilu ma amarallahu bihi. Itu orang yang menyambungkan perintah-perintah Allah ni. Sebab manusia ni bila tinggal, dia tak tahu perintah Allah tu kat mana. Dan dia rasa hidup dia dalam keadaan apa? Okey je. Lahir-lahir rupanya macam tu je. Kan? Lahir-lahir, oh macam ni rupanya kehidupan dia. Perintah Allah dah tak ada dah. Sebab itulah siapa yang corakkan manusia untuk ikut aturan Allah, ibu bapa. Sebab tu Allah kata apa? Kullu mauludun yuladu ala fitrah. Setiap anak tu lahir adalah fitrah. Maka fa abawaihu ayyuhawidani. Dua bapanya jadikan dia ni pemikiran macam Yahudi. Bila dia tak sambungkan dengan Allah ni, dia akan ikut acuan syaitan lah. Kat mana? Di sini. Quran ni. Au yunassirani, ataupun menjadikan dia orang yang macam Nasrani ataupun Majusi. Jadi dia perlu sambungkan perintah-perintah Allah ni. Dan dalam keadaan apa? Wa yakhshawna rabbahum. Kerana apa mereka buat ni? Dakwah lah ni. Ni kerja dakwah. Kenapa mereka buat? Sebab mereka takut Allah. Bukan sebab ada kepentingan lain. Saya buat ni sebab apa? Yakhshawna rabbahum. Khasyatillah. Dan wa yakhafuna su'al hisab. Dan mereka bimbang kalau tak buat ni nanti, kita akan diberi tanggungjawab nanti. Akan disoal dan akan dapat akibat buruk pada hari hisab nanti. Sebab kita apa? Tak sambung ni. Tak dapat. Jadi semua yang ni tadi rupanya, alat ni ada tanggungjawab rupanya. Alat makrifah, rezeki, panduan hidup yang ini rupanya ada tanggungjawab yang kita kena sambungkan terus. Jangan terputus kepada generasi demi generasi seterusnya. Barulah golongan ni, masyarakat macam ni dapat sempurnanya kasih sayang Allah ni. Bukan hanya dapat ni je. Tak, ini boleh jadi istidraj nanti ni. Tapi dapat sampai sini, iman, dapat iman. Dapat hidayah. Inilah generasi yang kita nak. Inilah masa Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan seterusnya apa? Seterusnya yang bila nak buat benda ni mudah ke senang? Mesti ada ujian besar. Sebab itulah nikmat ni khusus. Kan? Orang yang buat ujian, kan? Exam, orang belajar, semua dapat pelajaran yang sama, betul tak? Cikgu tu ajar semua murid. Tapi akhirnya siapa yang akan dapat? Semua dapat ke? Tak, nanti tinggal berapa kerat je yang ada. Begitulah sifat ni juga. Jadi dia orang yang paling mujahadah lah yang akan dapat kasih sayang Allah. Syarat dia kena jihad. Kita kena jihad menuntut ilmu, kena jihad lawan nafsu, kena jihad dakwah jihad, sampailah yang tertinggi sekali Gaza tu apa? Mempertahankan iman tu. Itulah dia. Jadi syarat nak dapat ni mesti ada mujahadah. Sebab itu ayat seterusnya cuba tengok, sambung ayat 22. Sambung walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Jadi kita baca balik, cuba tengok balik ayat ni, susun balik. Saya bagi mula-mula ilmu Quran, mereka yakin dengan kebenaran. Kemudian mereka buat apa? Mereka ikrar. Syahadah dulu syahadat dia kan. Kemudian mereka sambung, iaitu solat, Quran tadi, hubungan dia. Dan kemudian mereka kena sabar. Kalau tak sabar tak boleh buat. Sebab itu Allah seterusnya, dan orang-orang yang mereka telah bersabar, demi apa mereka sabar ni? Kerana mencari redha Allah. Bukan sebab lain. Dan mereka mendirikan solat, kekal istiqamah dalam hal ni. Dan wa anfaqu mimma ni kena mereka korbankan, infakkan rezeki yang kami berikan pada mereka, sama ada secara
sembunyi atau terang-terangan, dan yang ni paling besar sekali, mereka menolak perbuatan jahat dengan kebaikan. Sebab mereka nak semua orang masuk syurga. Bukan hukum orang mudah-mudah, tak. Itu. Dan mereka lah kata ulaika lahum uqbad-dar. Mereka inilah orang-orang yang akan dapat apa dia? Sebaik-baik ganjaran negeri di akhirat nanti. Apa dia uqbad-dar ni? Jannatu adnin. Ayat seterusnya. Kita bacalah. Ini cerita tentang reward yang mereka dapat. Nampak tak susunan tu? Macam itulah ayat dia. Inilah masuk golongan ni. Jadi perlu apa pula? Jihad. Mesti ada bukti jihad. Jadi hari ni tadi saya nak panjangkan balik apa yang Cik Faris sebut tadi lah kan. Boleh sama-sama kita bantu. Itu antara usul kecil kita. Mereka jihad ada berapa? Tadi ada 4. Pertama ilmu, tuntut ilmu. Nabi sebut man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Satu. Itu paling, kalau tu tak mampu buat tak tahu nak kata lah. Yang kedua, lawan nafsu pula. Sebab nak amal pula, dah ada ilmu tadi, tapi kenapa tak buat? Sebab tak mampu nak lawan keinginan nafsu dia lebih kuat daripada ilmu yang dia ada tadi. Dia tahu benda ni tapi tetap buat juga. Sebab apa? Sebab nafsu dia kalah. Dia kalah dengan nafsu. Jadi kedua jihad lawan nafsu. Nabi sebut dalam hadis dia, al-mujahiduna man jahada nafsahu li ta'atillah ta'ala. Orang yang berjihad itu adalah orang yang berjuang untuk lawan nafsu dia dengan buat amal soleh tu. Kan? Kerana untuk mentaati Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, dakwah. Sampaikan pula, dia dah buat, dia dah tahu, dia dah buat. Dan dia kena sambungkan tadi, sampaikan pula pada orang lain dengan dakwah. Balighu anni walau sampaikan. Apa yang kita belajar hari ni, sampaikan kat murid-murid. Kat mana murid kita? Ahlul baiti. Rumah kita lah. Tak payah jadi nak mengajar juga kan. Tak mestinya. Nanti rasa berat, tak tahu buat apa. Rumah. Yang ketiga, yang keempat, barulah qital. Nabi sebutlah hadis, man qatala litakunu kalimatullahi hiyal ulya kana fi sabilillah hatta kana fi sabilillah. Siapa yang berperang kerana apa? Nak meninggikan kalimat Allah ni, maka dia berada pada jalan Allah. Jadi 4 ni tahapan jihad. Kita nak mula yang mana kat sini? Apa masalah kat sini? Maslahat kita nombor 1, ilmu. Maslahat kita kat pertama. Tapi kita nak bantu orang yang maslahat dia sampai tahap 4. Siapa? Palestin. Kita bagi apa yang kita mampu. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Antara dia. Dan ni kena sabar. Jadi apa-apa yang ada dengan kita sumbangkan dan Allah akan bantu kita. Nabi sebut dalam hadis, innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah sentiasa menolong hamba dia selama mana hamba dia suka untuk tolong orang lain. Dan Allah sebut lagi dalam surah 16. Cuba buka. Surah 16. Tutup dengan ayat ni. Ayat 96. Disumbangkanlah apa yang kita punya. Sebab apa? Bila harta tu ada dengan kita ni, kadang-kadang kita rasa macam, saya nak pakai. Tak. Sebenarnya mungkin tak. Selalunya tidak. Itu hanyalah apa? Tipu daya syaitan yang bagi kita angan-angan panjang. Tak. Kita serah pada orang lain, Allah ganti lebih baik. Kan? Ada orang ni dia memang macam tu. Tak tahulah, susah betul. Ini satu yang perlu dihindarkan. Sebab Allah sebut dalam ayat ni. Apa dia? Cuba baca ayat tu. Ayat 96. Surah 16 ayat 96. Ayat dia ma'indakum. Betul? 278. Muka surat tu. Ini ayat ni perangsang kita untuk sumbang sesuatu lah. Jomlah kita buat. Itu yang kita mampu. Nanti tengok-tengok kita ingat kita boleh pakai, rupanya kita dah mati dah. Kita pun tak tahu bila kan. Sia-sia je rupanya. Jadi kita baca ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekejap. Apa ayat yang mula tadi? Kabur pula ayat tu. Muka surat 278. Baris ke 4. Sekejap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Ayat 96. Ma 'indakum yanfad
wa ma 'indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Perhatikan ayat ni. Mudah-mudahan ni penutup kita. Surah 16 ayat 96. Jadi Allah kata apa? Ma indakum yanfad. Apa yang ada dengan kamu akan hilang. Kita pakai semua ni, kita rasa kita punya, tak. Dia akan sia-sia macam tu je. Tapi wa ma indallahi baq. Apa yang kita beri pada Allah, itulah yang akan jadi milik kita yang kekal. Ini satu pelaburan yang kekal. Jadi Allah kata apa lagi? Walanajziyannahum walanajziyannal ladzina sabaru. Dan pasti sungguh-sungguh lah, ada nun tu lagi. Sungguh-sungguh, memang betul, sesungguhnya kami pasti akan balas orang yang sanggup sabar. Nak dapat ganjaran Allah ni, Allah balas. Sabar dengan pahala mereka ni, upah mereka ni yang ahsan, yang lebih baik lagi di atas apa yang mereka lakukan. Jadi mudah-mudahan kita boleh mendukunglah apa yang disebutkan tadi pada awal tadi kan, oleh Encik Faris tadi. Dan mana-manalah kalau ada untuk kita bantu yang kita mampu dengan apa yang kita ni, rezeki kita tak samalah kan. Betul tadi. Kita memang pergi kedai baju apa? Hari-hari memang. Saya ada buat kedai hari-hari lagi. Mereka baju satu hari, itu je baju dia. Jadi apalah salahnya kita ni sekejap beli baju kan. Rupanya semua tak pakai pun. Berilah pada golongan orang yang memerlukan, terutamanya yang jelas depan mata kita ni. Ini satu jihad kita yang kita mampulah untuk lakukan. Mudah Allah angkat darjat kita di atas. Kita buat tu dalam keadaan iman dan ihtisab, penuh dengan keyakinan yang Allah memberikan ganjaran besar untuk diri kita di akhirat kelak. Baik, sampai sini dulu untuk malam ni. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah ni kita sambung nanti ayat baru, ayat 4. Maliki yaumiddin, pada pertemuan yang akan datang, mungkin tahun depan lah. Jumpa lagi tahun depan insya-Allah. Ya, qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khassatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.